Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu semula kita dalam Cup Break Adrenalin. Seperti yang dijanjikan kepada anda semua, kami akan menyajikan untuk episod kali ini bersama dengan juara-juara dalam kategori utama. Jadi untuk segmen yang pertama ini kita akan bersama dengan juara dari Wira KBS. Siapa lagi kalau bukan Farish Iqmal dari pasukan Bad Lab Honda KC Racing. Assalamualaikum Farish. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Cuba ceritakan sedikit latar belakang macam mana boleh terlibat dengan sukan pemotoran ni Farish? Saya start main motor ni sejak umur saya 6 tahun. Saya pernah cakap dengan ayah saya panggil ayah saya Papa. Saya cakap, Papa, apa ni abang nak motor yang ada enjin satu. Dan pada satu hari tu saya balik sekolah, motor tu ada dekat rumah saya dan saya tanya, Papa, ni motor siapa? Orang cakap ni motor orang. Dengan tak tukar baju apa semua, saya try sebab excited nampak motor tu. Start saya masuk Capri ni, saya join mini Capri. Saya overall top 3. And saya dimasukkan ke dalam Honda One Make Challenge, mendapat top 5 dan KC pun tarik saya untuk mintai kategori Wira. Itu ceritanya, tapi kita nak tengok perjalanan tahun ini Farish Iqmal juara Wira KBS. Jom kita layankan VT yang disediakan untuk Farish ni. Mereka dilepaskan sekarang. Farish Iqmal dari Ilyas nombor 13 yang akan berikan cabaran kepada mereka. Dilepaskan sekarang. Amir Haziq terlampau berjaya untuk merampas tapi kembali dirampas oleh Farish Iqmal. Menuju ke gaitan penamat sekarang ini. Amir Haziq cuba sampai. Dilepaskan sekarang. Permulaan yang baik dari Farish Iqmal. Siapa 1 siapa 2 persoalan sekarang ini masuk adalah Farish Iqmal. Akan sampai nombor 13 Farish Iqmal Karol Ilyas tempat yang pertama. Akan dilepaskan sekarang. Tempat yang kedua, Amirul Haziq cuba masuk di bahagian dalam, lepas untuk Emil menamatkan perlumbaan ini di tempat yang pertama. Dilepaskan 20 KC di hadapan. Ada pelumba jatuh di belakang. Amirul Haziq memberikan tekanan kepada pendahulu di hadapannya. Mempertahankan kedudukan di hadapan tempat yang pertama. Amirul Haziq yang masih lagi tidak bersuasa cuba, tapi Faris akan sampai di gaitan penamat di tempat yang pertama. Dan sekarang dilepaskan untuk perubahan Wira KBS. Ahmad Ikram masuk untuk melepasi. Terjatuh. Wira KBS pusingan akhir di lintar Bertekong Pulau Pinang. Mereka dilepaskan sekarang ini. Farish Akif narik. Dia berpeluang. Dia sudah bertiba masuk di bahagian dalam. Yang kedua sekarang. 3 terlepas. Mereka nanti main terlepas di hadapan dengan Farish Iqmal yang berjaya memenangi perlumbaan. Ada keturunan Farish Iqmal, Karol Ilyas dari pasukan Bad Lab Honda KC Racing. Farish, bila kita tengok balik video ni kan, Farish ingat tak susahnya untuk mengekalkan position tu? Masa bermula tu memang saya anggap benda tu agak susah sikit lah overall champion sebab bermula tu saya agak ke belakang-belakang sikit. Masa di round 6 saya ada peningkatan. Di situ saya mula start confident pada diri saya yang saya boleh overall champion untuk musim ini. Sedar tak yang tahun ini Farish menamatkan dominasi 4 tahun pasukan 31 Racing? Bangga lah sebab saya dapat pecahkan dominasi 31 tu dan untuk tim KC sebab tim KC selama 10 tahun dia tak pernah overall. Dah confirm pergi CP125? Untuk tahun depan memang saya dah confirm untuk kategori 1 to 5. Saya akan cuba untuk ada di kelompok top 10 lah. Ada offer tak pergi RC? Manalah tahu. InsyaAllah tahun depan ada lah. Farish memang dah ready lah untuk 250 tu. Tapi cuma je lah, mungkin Farish cari pengalaman dulu kot. Ada tak cikgu-cikgu yang apa orang nak kata macam mana, yang bising ke, mesti ada kan cikgu-cikgu yang macam tu. Tapi macam mana Farish yakinkan mereka yang sebenarnya menjadi seorang pelumba ni pun satu kejaya sekarang ni? Pada memula tu adalah juga cikgu tanya pergi mana, nak datang sekolah. Tapi bila dah lama-lama tu cikgu kat sekolah semua dah faham yang Farish ni seorang rider. Farish punya pilihan antara nak sambung belajar ataupun nak teruskan kerjaya sebagai seorang pelumba. Macam Farish macam mana? Apa pilihan Farish? Kalau pilihan Farish fokus untuk race. Dan pada masa yang sama Farish nak buka bengkel sendiri. So
kalau ada rezeki, insyaAllah benda tu jadilah. Okey Farish, jadi apa pandangan Farish tentang perlumbaan Petronas Malaysian Cup Break ni? Dan kalau Farish nak satu penambahan baik dalam perlumbaan Cup Break, apa yang Farish nak? Dan untuk bagi kategori tu mungkin pada 1 to 5 boleh turunkan lagi umur. Turunkan lagi umur. Abang-abang sini dengar ni, alamak. Ada tak kata-kata nak berikan kepada yang sentiasa bagi sokongan dekat Farish, dekat keluarga ke, dekat kawan-kawan, penyokong-penyokong Farish kat luar sana? Saya nak mengucapkan terima kasih pada tim saya iaitu Ballet on the Castle Racing sebab banyak membantu saya dari saya tak ada apa-apa sampailah sekarang. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada family-family saya, kawan-kawan saya, dan saya nak ucapkan terima kasihlah pada semua yang support saya. Tahun depan mungkin kita tengok Farish Ikmal pergi 1 to 5. Nanti tahun lagi sekali dah pergi 150. Oh. Hey, okey tak okey? Okey, kalau rezeki boleh je. Okey, jadi apa-apa pun kami di sini sentiasa mendoakan yang terbaik untuk kejayaan Farish. Kita dah kesuntukan masa sangat. Terima kasih sekali lagi sebab sudi datang ke sini. Kita akan jumpa lagi dekat musim 2024. Tak lama lagi, kan? Betul. Tak lama je lagi. Nanti kita jumpa kat track. Terima kasih Farish Ikmal. Masih lagi bersama dengan saya dan ini adalah episod yang ke-30 sekali lagi saya katakan, dan kali ini kita akan bersama dengan juara keseluruhan dalam kategori CP125. Nampaknya kita akan bersama dengan Khairi Ashraf. Assalamualaikum Khairi. Waalaikumsalam. Apa khabar Khairi? Alhamdulillah sihat. Jadi champion ni macam mana perasaan? Masih lagi bangun pagi tersenyum-senyum ke? Perasaan tu memang macam tak percaya juga lah. Sebab ini pun first time saya sebagai champion ni selama saya berlumba. Itu memang agak susah juga untuk saya percaya lah. Tapi Alhamdulillah. Sebelum kita berbual lebih mendalam lagi kan, nak juga tahu latar belakang Khairi ni, berapa umur? Saya umur baru 23. Macam tempat tinggal tu saya memang dari lahir saya tinggal di Kulai tahun 2015 15. Saya hanya dapat lihat abang saya bermain bersama dengan Faris, dan 2016 saya dapat terpilih dalam selection Felda FB Tech, dan daripada situlah saya berlumba. Jadi memang dari kecil ke memang dah orang katakan memang dah biasa dengan sukan pemotoran ni? Pada awalnya saya hanya bermain sebagai main motocross, ikut abang saya. Dan disebabkan abang saya yang seorang tu dia pergi kepada Capri, dan pada situ diorang pun ada juga cakap macam Capri akan boleh bawa kita lagi jauh. Jadi daripada situlah saya training dan diorang ajar, dan alhamdulillah saya sampai sini. Selain menjadi seorang pelumba, boleh share dengan kami kerja kat mana, kerja sebagai apa? Saya kerja di Singapura. Sebagai mekanik saja, Saya baru juga dekat situ dalam 5 bulan itu. Tapi alhamdulillah saya punya bos pun okey. Dia pun bagi saya pergi race apa semua, kira support saya. Itulah. Sebelum kita teruskan soalan-soalan yang lain, apa kata kita tengok dulu VT ni perjalanan Khairi Ashraf Mahmud menjadi juara keseluruhan dalam kategori CP125. Mula dipadamkan. Sekarang Khairi Ashraf menyertai. Oh, 3-3 pelumbaan terjatuh. Jadi Khairi Ashraf Mahmud yang berada di hadapan. Permulaannya begitu baik sekali. Khairi Ashraf yang berada di sebelah Syukran Aizat, Hafizah Rofa dan Khairi Ashraf Mahmud. Khairi Ashraf Mahmud. Mereka dilepaskan sekarang ini. Kita lihat 3 pelumbaan pasukan Waipa menuju ke selekor yang pertama. Khairi Ashraf Mahmud dan juga Syafiq Izarik yang berada di depan. Khairi Ashraf Mahmud melepasi Syafiq Izarik sekarang ini. Khairi Ashraf Mahmud dan Syafiq Izarik 3 pelumbaan Waipa di hadapan. Khairi Ashraf mengikuti tekan Faris Hafiz dan Khairi Ashraf bekerja kuat. Mereka tarik menarik antara satu sama lain di hadapan terus Faris Hafiz dan Khairi Ashraf Mahmud. 1-2 untuk pasukan Wawai Pang dan mereka berjaya. Mereka dilepaskan sekarang 15 pusingan dan pelumbaan. 2 pelumba pasukan Wawai Pang, Khairi Ashraf dan juga Faris Hafiz di situ. Khairi Ashraf Mahmud dan Faris Hafiz. Kerana kita melihat sekarang ini mulai ada jarak. Khairi Ashraf Mahmud 46.035. Di tempat yang kedua Khairi Ashraf dan juga untuk merangkul kejuaraan bagi CP125. Mereka telah pun dilepaskan. Di belakangnya itu ialah Faris Hafiz, di mana kedudukan
Khairi Ashraf 58. Dia diberikan cabaran sengit oleh Haziq Hamdan. Faris Hafiz dan juga Syafiq Zahid. Ya, dengan itu kejuaraan menjadi milik Muhammad Khairi Ashraf Mahmud, juara keseluruhan bagi musim ini untuk CP125. Khairi, cuba kongsikan dengan kami macam mana kepuasan dia selepas menjadi juara keseluruhan ni. Puasan tu memang puas gila lah. Sebab bukan mudah lah kita nak dapat Naklah ni. Belum tentu lagi tahun depan kita akan dapat balik Naklah tu. Dengan Khairi bekerja sebagai mekanik, dapat membantu Khairi mendapat setup yang terbaik untuk motosikal Khairi tahun ni. Sebagai tu saya rasa memang baguslah kalau kita seorang mekanik, jadi kita dapat baca sendiri motosikal kita macam mana, apa yang kurang, apa yang tak okey, jadi kita boleh tahu sendiri tau. Pada awal tu saya rasa macam agak susah juga, macam ada mistik apa semua. Lepas tu di pertengahan tu di round 2 saya dapat podium tu. Dan pada situ saya rasa macam saya nak lagi. Nak lagi je lah tu lah. Saya nak lagi. Bila kita menang tu ada satu kepuasan kan? Kita rasa puas, kita rasa nak lagi nak lah tu. Daripada situ saya rasa macam nak try lagi. Dan sipu ni cara dia senang. Macam kita hanya pergi, kita fikir race. Kita buat kerja kita. Dia tak pernah marah ke apa macam. Tak pernah walaupun sekali? Adalah juga marah. Tapi marah dia nampak marah baik ke? Biasalah kalau marah. Kalau kita salah kita, mungkin memang kita akui lah salah kita. Macam tu. Jenis dia kalau tak okey, apa semua bagi tahu dia. Macam ada masalah ni, kalau walaupun dah ratus sikit ke apa, bagi je tahu dia. Dia akan buat macam suspension lebih pada dia. Dia yang set sendiri suspension kita orang. Apa manfaat dia bawa motocross ni kepada pelumba-pelumba sebenarnya? Manfaat dia sebenarnya motocross ni dia lebih kepada kelebihan kita pada hujan. Track hujan sebab motocross ni dia licin. Motocross ni dia hanya untuk seimbangkan motor. Dia lasak kan? Dia lasak. Apa maknanya Kaprik ni dekat kehidupan Khairi? Makna Kaprik ni dia kira macam salah satu kejayaan saya juga. Memang agak makna juga. Ini satu kejayaan dan ini juga satu kerja saya, dan dia agak makna juga bagi saya untuk pergi lebih jauh macam seperti Asia ke apa. InsyaAllah. Plan saya rasa tak ada lagi tapi saya rasa saya akan kekal juga ke CP125 untuk tahun depan, dan saya akan fight juga untuk tim saya. Tu je. Nak kekalkan champion lah. Itu rezeki. Kalau saya rezeki saya akan cuba lagi lah. Jadi Khairi, kalau ada adik-adik kat luar sana yang teringin sangat nak jadi macam Khairi sekarang ni, apa pesanan Khairi? Kena kuat fitness ke? Kena berani ke? Macam mana nak masuk apa orang katakan jadi seorang pelumba ni? Jadi pelumba ni dia kena ada minat satu, dan macam nak masuk tu sekarang kita dah ada banyak T1Max kan. Kita boleh daftar daripada situ pada awal. Daripada situ kita baru akan dapat rasa satu-satu. Dia tak boleh naik atas terus. Jadi apa-apa pun, terima kasih banyak Khairi. Kita akan jumpa nanti dan kita akan tamatkan episod yang ke-30 ini bersama dengan juara keseluruhan dalam kategori CP150 tahun ini. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Akid Aziz dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing. Assalamualaikum Akid. Waalaikumsalam. Macam mana selepas bergelar juara CP150? Masih lagi di awal-awangan ke? Okey, untuk lepas menjadi juara ni, kita lagi semangat lah untuk next year. Kita rasa kita lebih baik prepare untuk kekalkan juara lah. Kita nak kongsikan kepada penonton-penonton di luar sana yang mungkin tak tahu, nak imbas kembali macam mana perjalanan Akid menjadi seorang pelumba ni Akid. Okey, untuk jadi pelumba ni, saya bermula daripada pocket bike lah. Semuanya daripada ayah. Ayah yang suruh saya main motor. Start daripada pocket bike, lepas tu dia bawa saya pergi training kat Puchai pada umur 12 tahun dan umur 14 tahun dia suruh saya masuk kat Kaprik lah. Akid terkenal dengan nama Silent Hunter. Kenapa Silent Hunter? Memang tahu-tahu sampai dari belakang ke depan ke macam mana? Okey, yang Silent Hunter tu kalau bagi saya apa yang saya perasan, saya suka memotong tu tanpa orang tahu dulu. So saya sekali potong. Kita tak intai dia dulu.
Cuba kongsikan sikit betapa susahnya kategori Premier ni yang orang tak tahu sebenarnya. Okey, untuk kategori Premier ni memang kompetitif lah. Kita dengan motor tu nak kena sama taraf supaya kita boleh improve untuk race tu kan. Kita lebih prepare. Lepas tu fizikal kena kuat, mental kena kuat. Kan pandai lah strategi semua. Jadi macam mana perjalanan tukar-tukar pasukan tu Akid sampailah Akid bergelar juara keseluruhan tahun ni? Okey, untuk tukar-tukar pasukan tu sebenarnya saya ambil pengalaman. Lepas tu apa ada peluang untuk motor tank, saya akan pergi lah. Kami ada sediakan satu VT untuk Akid. Perjalanan Akid tahun ini sampailah Akid bergelar champion. Jom kita layan dulu. 20 pusingan untuk CP150. Dilitar jempol. Kita bermula sekarang. Akid sekarang ini. Akid minta Azroy. Kasper, Akid dan Azroy. 150 dilepaskan sekarang. 20 pusingan. Akid Aziz yang berada di hadapan. Akid masih mempertahankan kedudukan di hadapan di tempat yang pertama. 20 pasukan veteran sprinter Yamaha CKJ Racing. Mereka akan dilepaskan sekarang. Akid bersama dengan Afif. 30 meter jatuh. Kena Izzat di tempat yang kedua. Akid Aziz tempat yang ketiga. Dilepaskan sekarang. Akid dikejar jauh di belakang. Begitu juga dengan Akid Aziz, namanya cuba mengikuti rapat. Muhammad Akid Aziz di tempat yang ketiga. Dilepaskan sekarang. Akid 13 yang berada di tempat yang pertama. Perebutan untuk P1. Siapa yang akan menangi perlumbaan? Kerana Akid yang ada di tempat yang pertama. Akid di tempat yang kedua. Azroy di tempat yang ketiga. Dan lepaskan sekarang ini. Dua pelumba dari CKJ Racing. Afif yang berjaya melintas sekarang. Dan Akid tempat yang ketiga. Mereka dilepaskan sekarang. Akid yang berada di depan. Dengan Akid yang mendahului. Nampak Akid Aziz juga agak bertenang. Kemenangan kepada Muhammad Akid Aziz. Lepaskan sekarang ke semua pelumba. On board sama dengan Akid Aziz. Akid akan cuba sekarang. Kita masih bagian dalam. Akid untuk melepasi. Akid di tempat yang kedua dan sekaligus bergelar juara keseluruhan. Dan 20 pusingan untuk tim ini dilepaskan pada tahun ini yang sekarang berada di tempat yang pertama. Dalam trofi tahun ini milik mereka untuk pasukan veteran sprinter Yamaha CKJ Racing. Kejuaraan musim ini milik Muhammad Akid Aziz. Masa first pegang motor CKJ tu memang ada feeling dah rasakan boleh untuk bergelar champion tahun ni ke macam mana? Tak. Kalau ikutkan saya, kalau betul-betul selesa, saya perlukan tahun yang kedua. Untuk tahun berikutnya, itu kalau betul-betul selesa sebab daripada baju motor, saya ubah TKKR pun masih 2 tahun lah. Akid bersaing dengan rakan sepasukan sendiri, macam mana perasaannya? Sebab kita tahu untuk mengekalkan kedudukan keseluruhan di tempat pertama, dia punya nervous tu, orang katakan, orang kata pressure tu mesti ada. Lagi-lagi bersaing dengan rakan sepasukan. Okey, untuk kita fight overall ni kita tak perlu ada pressure lah. Memang pressure tu akan datang. So, kalau boleh kita cuba tenangkan diri. Jangan fikir lah. Kita akan fikir macam mana jika ada masalah, kita akan fikir macam mana selesai masalah. Sebab on fight ni memang penting untuk selesai masalah. Siapa lagi yang Akid rasa macam alah susahnya nak lepas daripada dia ni. Alah kena fight dulu. Macam tu. Itu Kasma dengan Azroy. Kasma Kenapa? paling susah nak lepas. Kenapa? Sebab Kasma ni breaking dia dalam lah. Kalau Azrul pula macam mana? Sebab kita nampak Azrul punya riding skill dia jenis yang smooth. Macam mana pula? Tadi kalau Akid katakan Kasma, jenis breaking dalam kan? Kalau Azrul ni, kita nak potong tu agak susah sebab dia konsisten. So kita kena cari point mana ada peluang lah. Kalau orang fight ni kita mana ada peluang kita akan masuk lah. Apa rutin Akid sebelum bermulanya perlumbaan? Biasanya kalau start daripada awal, saya main 150, saya beli 115 lah untuk first year tu. Saya beli untuk sediakan motor training. Dan untuk last year saya beli 10 motor lah untuk training saya. Saya jual 115, saya pakai 10 motor. So benda tu memang makan modal. Kita nak kekal dekat atas kan. So memang makan modal lah. So saya tak fikir sangat benda tu. Saya teruskan bertahan lah mana yang mampu. Jadi macam mana keadaan Izzat sekarang? Okey, untuk keadaan ni saya rasa dia dah positif. Kalau untuk kembali tu memang itu harapan saya. Sebab dia pun ada semangat nak menjadi juara. Semua orang ada semangat nak menjadi juara. So jika mampu dia boleh teruskan lah. Jika tak mampu dia boleh rehat dulu lah untuk kekal sembuh dulu. Okay, saya ambil peluang ni untuk terima kasih kepada tim saya CKJ, mekanik,
kru kerana motor yang disediakan memang sempurna. Dan kepada family, rakan-rakan dan orang yang support saya. Jadi kepada anda semua penonton di rumah, nampaknya kami telah pun sampai ke episod yang terakhir untuk Capri Adrenaline musim 2023 ini. Apa-apa pun kami dari pihak Capri Adrenaline ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menyokong dan menonton, mengikuti setiap perkembangan pelumba-pelumba Malaysia, dan kita akan melihat perjalanan tahun hadapan macam mana. Adakah juara-juara ni akan kekal juara untuk tahun hadapan, ataupun akan ada juara baru, ataupun cerita-cerita baru pelumba-pelumba yang berhijrah ke pasukan-pasukan yang lain. Apa-apa pun penuh dengan warna-warni untuk tahun ini. Terima kasih kepada anda semua sekali lagi saya ucapkan, dan mohon maaf sekiranya ada kesilapan dari kami sepanjang penyiaran untuk musim 2023 ini. Jadi sampai di sini saja, kita akan jumpa lagi untuk musim 2024.